Masih lagi bersama dengan kami dalam Sahut Pagi Malaysia untuk memperkasakan lagi produk buatan Malaysia di pesada dunia. Inisiatif daripada SME Link kepada mereka yang akan melaporkan ataupun akan menggunakan platform ini, kita nak mengetahui lebih lanjut apakah sebenarnya SME Link. Hari ini bersama dengan saya di studio 3 orang hari ini, pengasas SME Link sendiri Datuk Rozali Cik Pin, dan juga di sebelahnya Puan Latifah Muhammad Taib dan juga Encik Badrul Hisham Mohamed Ramli. Dua-duanya merupakan pedagang dan juga usahawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kita bercerita mengenai SME Link. Dikatakan SME Link ini merupakan satu platform dan juga inisiatif untuk memperkasakan lagi PKS di pesada dunia dan juga antarabangsa. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakangnya. Terima kasih. Okey, SME Link ditubuhkan untuk membantu usahawan di mana kita buat satu pusat bimbingan bermula daripada 2009 selepas saya keluar daripada Universiti Islam Antarabangsa. Saya wujudkan satu pusat latihan dan bimbingan di mana kita membimbing usahawan supaya dia nampak potensi dan juga hala tuju dari segi pembuatan produk, di mana kita upgrading dari segi packaging, persijilan dan juga pemasaran. Pemasaran hari ini kita buat dua cara. Pertama dalam Malaysia, kedua kita tumpu kepada luar negara. Sebab di luar negara sejak 2016 kita berulang-alik setiap 2 bulan sekali ke luar negara. Memang world menunggu produk-produk Malaysia. Contohnya saya pergi dekat Rusia di Samara. Kita letak produk apa saja pun sold out. Laku. Dan bersama kami masa tu ada satu kumpulan daripada Global Ikhwan. Sebab dia orang ada base dekat Sarajevo, dia datang by land. Dan dia buat satu masakan Malaysia. Nasi goreng, cekodok. Last kali dia kata kami dah tak tahu nak jual apa. Keropok dia pun habis, jual nasi goreng pun habis. And then dia buat cekodok pun habis. Maksudnya sekarang kalau kita sentiasa mempromosikan produk made in Malaysia atau produk makanan Malaysia di pasar dunia, kita akan dapat satu sambutan yang memang di luar jangkaan. Dan mereka khususnya di Rusia, dia anggap sijil halal daripada Jakin sebagai premium. Then dia offer kepada kami untuk menjadikan pusat jualan produk-produk Malaysia, halal Malaysia ni di satu pusat dia panggil Pasaraya, Halal City. InsyaAllah disebabkan keadaan peperangan dengan Ukraine, mungkin kita stop sekejap. Sekarang ni grup kami ada dekat UK. Sebelum UK ni kita ada kat Kenya, dan saya sendiri ada masa tu saya ada dekat Albania dengan Kosovo. Memang dari segi produk makanan, F&B, servicing pun okey. And then batik. Batik ni kita akan fokus pada bulan 9 nanti semasa di Kuwait. Atas jemputan Kedutaan Malaysia di Kuwait selama 11 hari. And then di Sarajevo. Sarajevo dia mengalung-alungkan produk herba. Itu yang satu potensi yang luar biasa untuk produk-produk Malaysia ni. So kalau boleh, kita hari ni kita ada 1 juta usahawan. Kalau seorang buat satu produk, maknanya kita ada 1 juta produk. Saya expect 10% daripada 1 million tadi, yang 10% dah ready to export. So kita akan fokus ni by state. That means kita akan lantik trader-trader seperti Puan Latifah dengan Captain Black ada ex-pilot. So dia willing to join kita. And then kita nak lantik setiap negeri ada 15 trader. Di mana dia orang ni akan penetrate produk-produk by state. So kalau kita ada 14 negeri, dan expected kita akan wujudkan insya-Allah dalam hujung tahun ni 150 trader. Kita akan buat satu orang kata macam satu pavilion ataupun kita buat T3 Malaysia, Welcome to Malaysia dekat di mana-mana dipanggil Expo Halal. Kita minta menteri kita daripada Malaysia ataupun kedutaan kita kedutaan kita dekat negara yang kita pergi itu supaya datang buat perasmian. Masuk kita boleh buat demo masakan kita. Kita boleh introduce tradisi kita, tradition culture kita. Kita boleh introduce fruit in Malaysia. Pelbagai orang kata produk ataupun keluaran Malaysia boleh diketengahkan
So kita berharap juga dengan adanya kementerian dan juga agensi supaya dapat bersama-sama dengan kita. Itu saja ada mukadimah untuk pagi ni. Okey, Pak Jalibah mukadimahnya mengenai SME Link ni. Tapi itulah kita mendengar bagaimana sebenarnya SME Link ini membantu PKS khususnya untuk memasarkan produk mereka di luar negara. Tetapi apa yang lebih penting ialah bila produk ada, tetapi apa lagi persediaan yang diperlukan untuk jenama kita ini diiktiraf di luar negara. Persiapannya sebelum ke global, Puan. Terutamanya persijilan itu adalah pasti ada, contohnya halal, GMP, mesti semua tu mesti ada. Sebagai Datuk kata tadi, halal kita diiktiraf seluruh dunia. So dan part kami sebagai pedagang ataupun trader adalah mencari usahawan-usahawan, business owner untuk dibawakan barang-barang di ke sana. Okay. Lepas tu dia kalau dia sendiri yang pergi ke sana, bajet tu agak tinggi dan kami akan cuba berusaha untuk sedaya upaya kami untuk memperluaskan minimizekan kos dia. Okey. Jadi itu antara apa inisiatif yang dilakukan daripada SME Link. Tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya trend dalam fasa perahalian endemik. Kalau tadi Datuk katakan sebenarnya produk yang berunsurkan herba yang dimahukan di pasaran antarabangsa ini. Tetapi di Malaysia ini sendiri trendnya bagaimana, Tuan? Berdasarkan pemerhatian saya sepanjang terlibat dengan program SME Link dan juga program-program yang dijalankan oleh syarikat induk saya contohnya bawa madu kelulut ke mata dunia. Okey. Ianya lebih kepada produk-produk kesihatan yang secara semula jadi, contohnya madu kelulut lah. Macam saya bawa produk daripada hijrah bayu. Jadi pada mereka itu something yang eksotik dan amat diperlukan kandungan vitamin C dan khasiat-khasiat lainnya untuk menangani kemelut pandemik ataupun post pandemik supaya mereka kekal sihat dan tidak terdedah kepada sekali lagi pandemik ya. Jadi itu dan juga benda-benda yang eksotik, produk-produk yang Datuk bawa contohnya di Albania baru-baru ini itu mendapat perhatian yang sangat tinggi dari mereka, terutamanya dari negara Balkan yang tidak pernah melihat produk-produk sebegitu. Jadi pada saya peluang tu amat cerah untuk kita bawa produk-produk kita yang terpendam selama ni di lokal ke global. Jadi sebab tu saya sendiri menyertai SME Link di bawah bimbingan Datuk untuk menyertai kita memartabatkan produk kita sendiri di luar negara. Betul. Okey, contoh gambar yang ditayangkan sekarang. Kita di Albania kita ada Malaysian Trade Complex. Okey. Tersegam terbesar. I mean to compare dengan orang kata saya tengok dekat sana kita ada kafe. Tapi kita masih ada ruang besar dimiliki oleh Malaysia. Dia mengalungkan kita untuk datang ke sana wujudkan satu mat. Mungkin kita boleh Little of Malaysia ke atau something Taste of Malaysia ke. Masa katong di Albania dia sediakan mi goreng, nasi goreng, goreng pisang. So memang saya tengok sendiri. Saya duduk 4 jam dekat sana. Saya tengok sambutan daripada lokal, daripada penduduk tempatan memang dia orang makan macam biasa, cuma nak dibandingkan dengan rakyat Malaysia tak samalah sambutan dia. Tapi apa yang saya nak masukkan, kalau kita wujudkan mat ataupun kedai dan restoran sebagainya, kita boleh dapat produk kita akan dapat sambutan yang amat menggalakkan. Dan rancangan kami setelah kami mewujudkan 150 trader di setiap negeri, setiap kali kita orang pergi ke luar negara, kita akan wujudkan satu mat. So dalam setahun kita ada 6 kali ataupun 8 kali, buat mana kita ada 8, insya-Allah kita akan wujudkan 8 mat. Mungkin kita boleh name it Malaysian Mart ataupun Little of Malaysia or something like that. And then apa yang ini cara asas ataupun initial untuk kita berkembang. Sebab produk Malaysia memang dinantikan oleh oleh dunia. So kita kena terus memperjuangkan produk-produk Malaysia supaya Made in Malaysia boleh dibanggakan dari masa ke semasa. Ya. Maksudnya permintaan itu ada di peringkat antarabangsa, tetapi kini yang paling penting ialah bagaimana resepi ataupun formula untuk kejayaan itu. Sebab platform dah ada, SME Link, permintaan juga ada. Tetapi usahawan ini sendiri bagaimana untuk memastikan bahawa produk mereka itu setanding dan juga setara, dan orang kata tak malulah kalau kita nak bawa pergi antarabangsa, Puan. Ya, kualiti
dan mutu dia mesti kekal, jangan ada turun naik. Mesti kekal, itu adalah paling penting. Ya. Jadi mungkin ada strategi lain yang perlu dilakukan? Pada saya yang paling penting sekali adalah pendedahan. Okey. Jadi ini adalah salah satu saluran yang mana pengusaha-pengusaha PKS kita boleh melakukan pendedahan pada produk mereka. Some sort of dan juga awareness berani lah. Berani. Kebanyakan hari ini kita macam takut-takut. Sedangkan kerajaan memberi pelbagai sokongan termasuk dana dan grant. Contohnya Matrik. Matrik sediakan grant kepada syarikat-syarikat yang berkelaikan. Maksudnya kita tak ada warna, kita tak payah takut. Kita jumpa, kalau kita berkelaikan ataupun tak tahu, kita akan consult. You jumpa Matrik, you daftar dengan Matrik, you entitled to get 300,000. Ya. Dan setiap kali you pergi, you boleh claim balik. Pay and claim. So kat situlah kita kena berani. Sekarang ni kita kena berani tonjolkan produk kita sebab produk kita memang the best in the world. Saya setuju dengan apa yang Datuk katakan tadi. Sebenarnya kerajaan ada banyak memberikan program inisiatif, terutamanya dana dan juga grant tadi. Yes. Tapi mungkin PKS tidak mengetahui perkara tersebut. Tak tahu satu perkara, tak tanya pun ia juga. Tapi kita difahamkan SME Link juga memberikan khidmat nasihat dan juga bimbingan. Ya, betul. Okey, mulai hari ini ataupun sebelum ni pun kita buat klinik usahawan secara percuma, dan saya tengah menjelajah di seluruh Malaysia. Selepas ni saya akan buat di Kedah, di mana kita mengalung-alungkan semua PKS yang ada di setiap negeri supaya datang menjumpa kita. Kita assist dia macam mana dari segi upgrading, dari segi packaging, labeling, dan kita tunjuk bantuan-bantuan kerajaan. Dalam keadaan pandemik dan juga endemik sekarang ni, usahawan mesti tonjolkan diri, kerana tak nak duduk di rumah nunggu yang bulat datang menggolek, tidak akan berlaku. Ya, betul. So datang jumpa kita ataupun datang jumpa agensi akan bantu. Tapi kalau tunggu dan lihat, memang kita tak nampak kejayaan. Okey, Datuk, dalam kesempatan masa yang ada ni, tak lama lagi pembentangan Belanjawan 2023 akan diadakan. Jadi harapan daripada pihak Datuk sendiri untuk memperkasakan PKS ini? Okey, harapan kami adalah teruskan dari segi bantuan dari segi program-program yang sedang dijalankan, and then dari segi dana kalau boleh permudahkan. Dalam keadaan sekarang endemik dengan pandemik ini, memang kalau ikut kajian daripada Harian Metro, PKS kita lebih kurang 92.1% dalam keadaan kesusahan. So kalau boleh Kementerian Pembangunan Usahawan datang tampil melalui agensi dia, tampil membantu. Contohnya dulu dia melalui Tekun, dia keluarkan dana tanpa interest. CBRM 1, CBRM 2, dan kalau boleh keluarkan lagi. Support lagi kepada sebagai orang kata sokongan kepada PKS Malaysia ni. Terima kasih Datuk Rozali Cik Pin, pengasas SME Link, dan juga kita juga bersama dengan Encik Badrul Hisham Muhammad Ramli dan juga Puan Latifah Muhammad kerana sudia berkongsi dengan kita mengenai SME Link dan bagaimana SME Link ini boleh membantu usahawan PKS khususnya untuk membawa produk mereka ke pesada antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Akan sudi jumpa kita. Baik, kita